Surah Al-Fath ini adalah surah dalam Al-Quran ini selepas surah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surah Muhammad. Dan dia ada kaitan nanti. Ya. Ada kaitan antara surah sebelum ini dengan surah yang akan datang. Selalu saya sebut bahawa dalam Al-Quran ini semuanya serba-serbi. Sampai kaitan surat sebelum dan sesudah pun ada kaitan. Ya. Memang macam itulah indahnya Al-Quran. Kalau kita baca kan Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Mana siratal mustaqim tu? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dia surah Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah, isi dia menterjemahkan surah Al-Fatihah. Surah Al-Baqarah itu menterjemahkan surah Al-Fatihah, yang siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kemudian yang ghairil maghdubi 'alaihim itu adalah innal ladzina kafaru. Dia saling mentafsir. Jadi surah Al-Fatah ni, Fathah ni masdar, kejadian daripada Fatah. Fatah ni membuka, maka membuka satu negeri. Lawan tutuplah. Jadi bila surah Fatah ni membuka satu negeri, penaklukan atau kemenangan yang sebelum ni tertutup, tak boleh dimasuki, terhalang. Tak boleh umat Islam memasuki kota Makkah pun. Tapi bila dikatakan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, maknanya ada yang tertutup. Dan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Fattah. Fattah apa arti Fattah? Fattah itu sifat yang memang maha membuka. Membuka apa? Membuka hati kita yang selalu ini tertutup. Bila kita berdoa, ya Allah bukakan hatiku, akan terbuka hati, dapatlah hidayah. Atau rezeki kita tertutup, Allah itu Fattah, maha membuka. Kita mintalah kepada Allah. Ya, tidaknya kita kaitkan nama itu, ya Allah ya Fattah, iftah rezeki. Jika nafis sama fa'anzil, ya Allah bukakan rezekiku. Kalau dia di langit, turunkan. Kalau dia di bumi, keluarkan. Ngadu kepada yang Fattah, ya Fattah, iftah li abwab rizq. Bagus seronok. Wahai maha pembuka segala-galanya, bukalah pintu rezeki. Itu juga Fattah, pemikiran. Kita kadang-kadang suntuk, tak nampak jalan apa yang kita nak buat. Hidup ni macam terbelenggu, tak boleh nak fikir. Tanahkan tangan, ya Allah, ya Fattah, bukakan pintu pemikiran. Maknanya kemenangan. Mengapa terbuka menjadi kemenangan? Maknanya itu tadi lah. Satu negeri itu tak boleh jalan dakwah ke sana, maka bila ditakluki, pemenanglah dia, terbukalah dia untuk didakwah, sampaikan dakwah kepadanya. Itulah surah Fatah. Kata penterjemah ni, surah ni Madaniyah. Ini betul lah. Surah ni Madaniyah. Madaniyah ni maknanya sama ada surah ni turun di Madinah atau dia tidak turun di Madinah. Di surah Al-Fatah ni tak turun Madinah, masih kawasan Makkah kan, cuma selepas hijrah. Jadi surah-surah Al-Quran yang turun selepas hijrah, maka dia dikatakan juga surah Madinah atau surah Madaniyah. Surah ini surah ke-48. Ayat dia sebanyak 29. Keutamaan surah Al-Fatah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal. Ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surah Al-Fatah ini
di atas kenderaan dalam perjalanannya menuju Makkah menjelang peristiwa penaklukan Makkah. Pernah. Jadi surah ini surah ini turun tahun ke-6 Hijriah. Surah Al-Fatah. Bila 2 tahun selepas itu Rasulullah SAW pergi bersama 10.000 orang ni untuk pergi ke Makkah, untuk menakluki kota Makkah. Dia baca ni di atas kenderaan. Tapi bukan turunnya di situ. Turunnya sebelum itu lagi, tahun 6 Hijriah. Rasulullah SAW mengulang-ulang bacaan tersebut. Jadi bila boleh dah baca ayat ni, bila kita nak pergi memohon kerja ke bagi pelajar-pelajar yang tak tamat, ya, boleh baca inna fatahna laka fatham mubina. Hafal kan? Ya. Kalau ada fatahna laka tu untuk engkau, kami telah membuka jalan. Jadi ada setengah-setengah pengalaman orang macam kalau nak ada peksa baru ujian tu, baca ayat inna fatahna laka fatham mubina ulang-ulang. Tapi yang pastinya jangan lupa baca Rabbi yassir wa la tu'assir wa atimim bil khair. Ini pun sangat baguslah. Ya Allah, mudahkanlah, jangan susahkan, dan sudahilah dengan kebaikan. Rabbi yassir, mudahkan, wa la tu'assir, dan jangan susahkan, wa atimim bil khair, sempurnakan dengan, sudahi dengan segala kebaikan. Jadi ini bukan doa, cuma Rasulullah bila nak pergi ke Makkah tu, nak menghadapi orang-orang musyrik Makkah tu, dia baca itu ulang-ulang. Jadi ada kena-mengena lah, sebab ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seakan-akan kita minta barakah supaya kita dibukakan juga sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kota Makkah untuk umat Islam pada masa itu di bawah kepimpinan Nabi Muhammad SAW. Muawiyah berkata, seandainya bukan kerana ketidaksukaanku bila semua orang akan mengerumunya, berkumpul terhadap aku, tentu aku akan menceritakan bacaan Rasulullah SAW. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari hadis Syu'bah dari Abdullah bin Mughaffal. Maknanya sahabat itu pendengar Rasulullah SAW baca ayat ini. Cuma dia tak suka kan, kalau aku meriwayatkan hadis ramai orang tanya, aku tak suka orang berkumpul sama aku. Warak, ayat ini turun selepas terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di Makkah itu ada nama tempat namanya Hudaybiyah atau Al-Shumaish. Kadang dalam peta ditulis Al-Shumaish. Lebih kurang 25 km macam tu daripada Makkah. Jadi kalau datang dari Madinah ikut jalan Jeddah, maka jumpa Shumaish dulu atau Hudaybiyah ni, baru jumpa Makkah 25 km lagi ke depan. Jadi perjanjian Hudaybiyah ini berpunca daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam seramai bersama sahabat-sahabat seramai 1,400 orang nak buat umrah selepas 6 tahun keluar dari kota Mekah kerana dihalau oleh orang-orang musyrik. Dia kerana mempertahankan agama. Bahagian sahabat tak tahan dengan intimidasi, dengan apa? Dengan tekanan-tekanan yang dibuat oleh orang-orang musyrik, maka mereka menyelamatkan akidah mereka, mereka lari, mereka pergi berhijrah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW diizinkan untuk berhijrah dari ambil kawannya radhiyallahu anhu, itu Abu Bakar. Pergilah mereka. Jadi dah 6 tahun meninggalkan kota Makkah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat yang telah masuk Islam adalah 1,400 orang pergi buat umrah. Masing-masing bawa apa ni? Bawa kambing. Sampai di Hudaybiyah ni mereka berhenti dan dia dihalang oleh orang-orang Quraisy.
Maka Nabi SAW utus Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Diutus Utsman ke Makkah berbincang bahawa kami bukan nak perang, kami nak umrah. Cuma masalahnya Utsman ni lambat datang, lambat balik ke Hudaybiyah. Maka tersebar pula berita fitnah yang mengatakan orang Quraisy dah bunuh Utsman. Bila dengar macam tu, maka Rasulullah SAW kumpulkan sahabat-sahabat yang dikenal juga dengan Bai'atul Ridwan. Maka adalah bai'ah di sana untuk kalau memang betul berita itu, maka mereka akan serang balas ke Makkah. Tapi rupanya tidak. Tak berapa lama balik Utsman, waktu cerita buat perjanjian. Orang Quraisy tak bagi tahun tu Rasulullah SAW masuk. Kalau nak juga masuk tahun depan. Jadi bincang punya perbincangan, maka Nabi SAW buat surat perbincangan, surat apa, keputusan beberapa beberapa poin-poin yang dikatakan berat sebelah. Di antara poin-poin itu adalah mula-mulanya sekali Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy tak nak tukar dengan nama Bismikallahumma, dengan nama Engkau ya Allah. Rahman Rahim itu tak nak. Akhirnya paksa ikut. Kemudian ada kalimat Muhammadur Rasulullah. Dia tak nak. Muhammad utusan Allah, tak nak. Dia orang tak percaya. Maka ditulislah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad anak Abdullah. Nama biasa saja. Mula-mula tak nak juga, tapi lama-kelamaan ikut jugalah. Yang mengalah jugalah. Jadi salah satu isinya lagi dikatakan mesti ada gencatan senjata. Tak ada peperangan selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, orang Islam dibenarkan memasuki Makkah pada tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijriah. Tinggal di Makkah selama 3 hari. Dia punya penguasaan orang-orang Quraisy. Boleh masuk tahun depan, tapi 3 hari. Cuma 3 hari itu tuan, okey juga. Sebab 3 hari itu orang-orang Quraisy tinggalkan Makkah, keluar dari persekitaran tanah haram, supaya orang Islam boleh dengan khusyuknya, dengan amannya buat umrah, buat tawaf dan sebagainya. Itu perjanjian. Selama 3 hari saja, dengan hanya membawa senjata yang bersarung. Mana senjata kecil je, pedang tak boleh. Kalau nak bawa pedang pun bersarung. Bekerjasama kepada perkara yang membawa kebaikan. Kemudian orang Quraisy yang lari ke pihak Islam, orang Quraisy yang pergi ke Madinah tanpa kebenaran keluarga, mestilah dikembalikan semula ke Makkah. Orang Islam pula yang lari ke pihak Quraisy, yang sudah menetap di Madinah, lari lagi ke Makkah, tidak perlu dikembalikan. Bukan sulah kan. Makanya Nabi SAW berat terima, tapi tengok dia punya poin-poin itu ada unsur-unsur kemenangan. Maka Rasulullah SAW terima, mengalah. Tapi pada zahirnya memang mengalah, tapi pada hakikatnya dari segi taktik dan strategi ini kemenangan. 10 tahun dia ada peperangan. Maknanya umat Islam boleh beribadah, boleh berdakwah tanpa ada gangguan. Itu kemenangan. Bila orang Islam balik ke Makkah, tidak boleh diambil balik. Itu kemenangan. Umar bergerak-gerak pertama ini tak adil. Tapi Rasulullah fikir, biarlah supaya tahu siapa-siapa yang munafik di Madinah tu, biar balik ke Makkah baliklah. Sebab kalau dia diam di Madinah pun tapi hatinya tak terang, tidak betul-betul Islam, tak guna juga. Nanti menjadi gunting.
percepatan. Rasulullah punya jangkauan taktik dan strategi, dia punya kawalan prajurit-prajurit dia atau orang-orang dia pada masa itu sallallahu alaihi wasallam memang hebat. Jadi bila ada orang yang di Madinah nak balik ke Quraisy, ya, orang ini tak guna. Sebab dia, hati dia masih tersangkut kepada kemusyrikan atau kepada orang-orang Quraisy. Jadi nampak. Jadi dalam sepihak memang secara zahirnya memang nampak berat sebelah. Tapi pada hakikatnya Rasulullah SAW boleh baca benda-benda macam ni, maka diterima. Maka terjadilah hikmah perjanjian Hudaybiyah ni, berkembanglah syiar Islam yang tak dikenal jadi dikenal. So ada perjanjian. Maknanya bila ada perjanjian antara Quraisy dengan Nabi Muhammad SAW dan orang-orang sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, maknanya Islam dah diakui. Pengakuan daripada pihak lain, pihak musuh, bahawa ada agama Islam. Ini yang terjadi selepas 11 September. Bila siapa presiden? Dia Bush anak. Bila dia katakan Islam buat macam ni, orang tanya Islam tu apa? Bila diwar-warkan oleh presiden utama yang berkuasa di dunia, bila dia sebut Islam, maka orang mencari-cari Islam. Selepas tu ramailah orang masuk Islam sampailah sekarang. Jadi orang kita, kadang-kadang orang curi-curi masuk Islam. Yang orang kita sini yang berbodoh semua ni, yang murtad-murtad caci Islam pula. Sementara di sana terjemahan Quran bahasa Inggeris sentiasa cepat habis. Jadi bila diisytiharkan perjanjian itu adalah satu kebaikan. Kemudian diisytiharkan pula puak ini tak boleh, puak yang ini diakui perjanjian Hudaybiyah ini mengakui adanya puak yang dilindungi. Namanya gencatan senjata. Maknanya perkembangan Islam selepas itu maju terus daripada 1400 menjadi bergandalah. Diriwayatkan sampai 10.000 masa penaklukan kota Makkah dalam tempoh 2 tahun. Kemenangan. Kemudian kehidupan masyarakat jadi aman dan damai sebab tak ada peperangan. Dah ada perjanjian gencatan senjata. Tuan-tuan, Arab ni walaupun masa jahiliyah, bila dah janji memang dia pegang janji. Itu kehebatan budaya Arab. Janji. Kadang-kadang kita jumpa kalau kita pergi haji, pergi umrah, jumpa orang-orang macam ni, orang Arab yang betul-betul pegang budaya ni. Kata nak beli, saya pun nak jumpa, saya nak beli baju ni, tapi duit tak ada. Boleh pakai real, boleh pakai ringgit? Kata tak boleh, saya tak tahu harga ringgit. Okey, saya tukar dulu. Tak apa, okey, bawa baju ni. Orang berjuta, dia suruh bawa baju ni, RM50 pun tak, bawa baju. Kamu datang baju. Dia percaya, okey. Kalau dah berjanji, saya berjanji nak beli. Okey, bawa baju, bungkus. Kamu dah tukar, kan datang. Ada Arab yang macam ni. Jadi budaya mereka macam ni. Jadi inilah dia. Bila 10 tahun gencatan senjata, maka hidup aman selama 10 tahun. Kemudian pengiktirafan Rasulullah dan negara Islam di Madinah. So ada perjanjian tadi, maknanya pihak satu lagi adalah diiktiraf, membuka jalan kebebasan Makkah daripada musyrikin Quraisy. Siapa yang jalan tak ada kegiatan apa, rusuh, penyangun, mengganggu dalam perjalanan, tak ada. So ada perjanjian. Orang Islam dapat membuat perhubungan dengan kabilah-kabilah Arab yang lain. Dari segi diplomatik, maka orang Madinah boleh buat berhubung
dengan negara-negara lain, dengan bangsa-bangsa lain atau suku-suku lain. Jadi kemenangan. Itulah lebih kurang perjanjian Hudaybiyah. Jadi saya nak katakan tadi, inna, sesungguhnya kami. Mana dia apa? Sesungguhnya, tuan-tuan, bila ada ayat yang mengatakan sesungguhnya, walaupun satu, ada terangkan, ada dua, ada tiga sesungguhnya dalam satu ayat, menunjukkan bahawa audiens pendengar ayat ini ada keraguan. Yang ini inna, sesungguhnya kami. Mengapa pakai sesungguhnya? Sebab dalam perjanjian Hudaybiyah itu merupakan suatu kemenangan, tapi ada yang mengingkari. Ramai sahabat-sahabat tak nak, termasuklah Sayyidina Umar radhiyallahu. Maka ayat itu inna. Jadi ayat itu menunjukkan keraguan tadi. Fatahna laka ya Muhammad, kami telah buka, telah menangkan engkau. Telah kami bukakan kepada engkau. Fathan. Itu pun fathan lagi. Fatahna, fathan. Bila ada dua macam ni kalimat yang bersamaan makna walaupun dalam bentuk yang berbeza, itu juga merupakan ayat pengukuhan. Kalau kita tak ada bahasa ni, saya pukul engkau akan satu pukulan. Tak ada tu. Saya akan pukul kau. Kalau bahasa Arab ada, pukul kau akan satu pukulan. Ada pukul lagi. Maknanya sama walaupun bentuk dia berbeza. Itu pengukuhan. Ya, jadi inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami bukakan kepada engkau, menangkan engkau, fathan, satu kemenangan yang mubina, yang nyata. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang membawa kepada kemenangan, dan memang kemenangan. Sebab yang tadi yang saya sebutkan tadi, itu bagi ramai ulama. Ramai ulama mengatakan bahawa fatah di sini adalah fatah Hudaybiyah, kemenangan perjanjian Hudaybiyah. Walaupun setengah-setengah ahli tafsir mengatakan fatahna ini adalah kemenangan Fathu Makkah, kemenangan pada pembukaan kota Makkah. Jadi ramai ulama-ulama dan ahli-ahli hadis mengatakan bahawa fatah ini adalah fatah Hudaybiyah. Ada sedikit pendapat ulama juga, peperangan ini, kemenangannya adalah penaklukan pada tahun ke-9 Hijriah, penaklukan kota Tabuk. Ada juga sebahagian. Jadi kita ikut yang ramai lah, bahawa fatahna ini kami menangkan kamu. Itu terjemahannya apa? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kemenangan. Fatahna laka, kepada engkau ya Muhammad, fataham mubina, suatu kemenangan yang nyata. Jadi tuan-tuan, kita ingatlah bahawa fatahna di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Walaupun kata dari berat sebelah, tapi itu merupakan kemenangan. Kemudian ayat yang kedua, liyaghfira lakallah. Satu kata lagi. Untuk kemenangan itu, liyaghfira lakallah, untuk supaya Allah mengampunkan engkau. Jadi kemenangan itu adalah demi mengampunkan, Allah mengampunkan Nabi Muhammad SAW. Jadi hikmah dari kemenangan itu, maka Allah betul-betul mengampunkan Nabi Muhammad SAW. Sebab perjuangannya, sebab jerih payahnya, sebab kesusahan, kesungguhan dia berhijrah. Rasulullah SAW tinggalkan kota Makkah yang paling dicintai, berhijrah ke Madinah. Begitu juga sahabat-sahabat lain, tinggal anak, bini, harta, pindah ke Madinah. Orang Madinah pun sambut, orang-orang Ansar sambut sahabat-sahabat, bagi yang belum kahwin, bagi bini aku ada 7 ni, kau ambil yang mana satu. Sampai macam saya ada kebun, kau ambil lah yang mana kau nak. Sampai macam. Jadi bila ada kemenangan ini,
Itu kemenangan kota Makkah nanti, walaupun ayat ini menunjukkan kemenangan perjanjian Hudaybiyah itu, tapi untuk zahirkan bahawa Allah Ta'ala akan mengampunkan engkau. Yaghfirullah. Tuan-tuan, tadi kemenangan. Siapa yang memenangkan? Fatahna, kami. Ingat tu? Inna fatahna, sesungguhnya kami telah bukakan, telah menangkan, telah beri kemenangan laka kepada engkau, untuk engkau. Tapi bila pengampunan, liyaghfirullah, untuk Allah mengampunkan. Dia tak pakai kata na. Mengapa? Tadi inna, kami telah menangkan. Tapi di sini pengampunan Allah sahaja. Na tak ada. Lupa cakap tadi, bila dalam Al-Quran ada na, maka di sana na itu ada dua tafsiran. Sesungguhnya kami, maknanya Allah Ta'ala, tapi dengan keagungan dia, dia kata diri dia kami. Bahagian tafsir kata, bila pakai na ni ada unsur-unsur lain. Jadi kemenangan itu bukan Allah sahaja yang buat, bukan Allah sahaja yang menangkan, tapi orang-orang mukmin dengan usaha dia, malaikat dengan tentera-tentera dia. Jadi maknanya ada saham-saham lain. Itu satu tafsiran. Tapi bila bab pengampunan, dia tak kata linaghfirulaka, supaya kami dapat mengampunkan engkau. Tak pakai kami, tapi apa? Liyaghfirullah. Sepatutnya ayat itu yang biasa, yaghfirullahu laka. Saya selalu sebut, bila laka itu di belakang, pindahkan ke depan, dia fokus. Dia fokus atau membuat makna hanya untuk mengampunkan. Kejayaan ini akan mengampunkan engkau, martabat engkau yang paling tinggi. Jadi tuan-tuan, ayat ini bagaimana dikatakan tadi, bila tukar kami menjadi lafaz biasa Allah, maka bermakna bahawa pengampunan itu hanyalah milik mutlak Allah sahaja. Tak ada yang bisa, tak ada yang boleh mengampunkan dosa-dosa ini. Makanya bila kita istighfar, Astaghfirullahaladzim, Allahumma ghfirli, dengan berkait dengan yang lain. Jangan bawa orang lain, jangan bawa makhluk Allah lain. Ya Allah, ampunkan. Rabbi ghfirli wa liwalidayya. Dalam apa itu? Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. La yaghfiru, la, kemudian ada illa. Bila ada la dengan illa, maka hanya la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiada yang mengampunkan dosa selain engkau. Maknanya hanya engkau lah yang pengampun dosa. Amin. La ilaha illallah, adalah ada illa. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maknanya apa? Hanya engkau lah yang Tuhan sebenarnya, ya Allah. Jadi tuan-tuan, samalah dengan ini isyarat daripada tukar kami itu dari Allah. Maka Allah sahajalah yang berhak mengampunkan. Tak ada unsur-unsur lain. Supaya Allah mengampunkan engkau apa-apa yang telah terdahulu, ma taqaddama, apa-apa yang telah ada, yang terdapat atau yang terdahulu daripada dosa-dosa engkau. Wa ma ta'akhkhara, dan apa-apa yang akan datang. Jadi tuan-tuan, ayat ini menjamin kebersihan Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada dosa. Tak ada dosa dia yang terdahulu dah diampunkan, dan tak ada dosa dia yang akan datang. Tak ada kita berdosa. Ya. Kalau macam ni pun Rasul sallallahu alaihi wasallam sentiasa beristighfar. Sentiasa beristighfar. Kalau dia tamak bertangan dengan dosa. Ada yang riwayat 70 kali sehari.
Ada yang riwayat kata 100 kali, dan 100 kali itu lebih kuat. Dia tak berdosa, tapi cara dia minta ampun 100 kali. Sepatutnya kita yang penuh dengan dosa ganda pula. Ada ulama kata kita ni elok 10 kali ganda. Mana buat 100 kali 10 ribu. Ada yang ulama kata 15 kali ganda, 1.500 sehari. Boleh. Cuba. Faedah istighfar ni. Fakultu astaghfiru rabbakum. Nabi Nuh kata, astaghfiru rabbakum. Wahai umatku, astaghfiru rabbakum. Innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum. Faedah daripada istighfar tu, kamu dah hapus dosa, Tuhan akan turunkan hujan banyak rezeki. Kemudian wajibnitkum bi amwalin wa banin, dan dia akan beri kamu amwal, harta-harta, wa banin, dan anak. Jadi bila syekh tu dengar macam tu, ada seorang hamba Allah Ta'ala pelarian dari Syria, orang muda, ada sijil engineer sijil untuk perusahaan, tapi dia urus korin, tak makan lama. Isteri ada, anak seorang. Akhirnya bila dia dengar sarah ustaz di Madinah, dia dengar, so dia amal. Kesusahan dia dah 2 tahun di Madinah tu, tak ada kerja. Ijil dia ni di Saudi banyak. Akhirnya dia amalkan, jom kita cuba istighfar. Hari-harian istighfar 1.500 kali 15, 100 kali 15, 1.500. Minggu depannya Tok Syekh tu mengajar, dia kata, Ustaz, Tuan Guru hari tu buat macam ni, cakap macam ni, tapi tak ada pun kerja. Anakku, kau istighfar ni cuba-cuba kan, dah yakin. Baru dia teringat, jom kita cuba istighfar. Memang tak ada cuba. Allah Ta'ala ni tak boleh nak main-main, tak boleh nak dicuba-cuba. Allah Ta'ala yakin. Dia pun balik lagi. Astagfirullah. Bini dia pun macam ni, astagfirullah. Dengan yakin, minggu depan dia mengaji lagi pun Tok Syekh tu di Madinah. Ada satu orang kaya dari Kuwait yang selalu ikut khutbah, ikut pengajian Tuan Guru. Dia kata, pendek cerita, Tuan, saya memerlukan pekerja. Adakah Tuan kenal murid-murid Tuan yang punya ijazah engineering ini? Pendek cerita, Tuan tu panggil orang Syria tadi, kocok. Saya pada 2.500, 3 bulan naik sampai 3.000, sampai 4.000, sampai 5.000. Anda dia orang soleh, sampai dia jadi manager, sampai jadi kongsi, sharing cerita sama orang pun. Istighfar punya penangan. Jadi yang tak ada anak, astagfirullah. Ibdikku bi amwal wa banin, yang tak ada kerja, astagfirullah. Yang tak ada jodoh lagi, astagfirullah. Allah akan jawab. Cuma yakinlah, jangan cuba-cuba. Dah banyak bomo ni, tak boleh juga. Suruh mandi bunga, mandi tujuh tanjung minum dan cuba. Apa lagi kan? Oh, istighfar ni ada satu ceramah gitu kan, mencuba, bukan cuba. Astagfirullah, tuan-tuan. Inna fatahna laka fatham mubina. Sebelum ni surah apa? Surah apa yang kita kaji dulu? Surah Muhammad kan? Surah Fatah ni cerita apa? Kejayaan Muhammad. Inna fatahna laka wahai Muhammad, kami telah jayakan kau Muhammad. Apa sebab? Salah satu puncanya dalam surah Muhammad tu ada astagfirullah. Cuba tuan-tuan tengok ayat yang ke wastaghfiru li dzambik walil mu'minin walil mu'minat. Ayat yang ke-19. Cerita istighfar.
Dalam surah yang lepas itu pun ada cerita strategi peperangan. Maka ayat ini kemenangan. Bila strategi peperangan itu dibuat, ayatnya ayat kemenangan. Jadi tuan-tuan, ada kaitan, ada tafsiran. Ada kelanjutan cerita pada surah Muhammad dalam surah Al-Fatah. Ya Rasulullah berkata, apa punca dia? Sebab istighfar pada ayat yang ke berapa tadi? Ayat yang ke 19 tadi. Istighfar yang ayat 19 surah Muhammad itu membuat kepada inna fatahna laka fathan mubina. Jadi apa-apa yang tertutup, rezeki yang tertutup, pemikiran yang tertutup, hati yang kelap kabut, bila baca istighfar itu kejayaannya akan kita jumpai. Inna fatahna laka fathan mubina. Kalau yang kedua pula, Rasulullah SAW itu ada dosa. Ada dosa. Dia apa dosa yang diampunkan? Ulama-ulama mengatakan istilah dia kadang-kadang kurang kesempurnaan. Wajah itu dah baik kan, tapi tidak yang lebih baik. Mungkin Rasulullah SAW buat yang dah baik, tapi bukan yang terbaik. Jadi manusia ni itulah, setiap martabat dia itu, setiap kedudukan dia itu ada kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedudukan kita dengan dosa ni, dia membuat kedudukan kita tambah rapat atau tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila Rasulullah SAW kedudukan dia tinggi sehingga mencapai dia al-qiradat Allah, sebab kedudukan dia itu sangat-sangat tinggi. Kita kadang-kadang dosa kita banyak, kadang-kadang kita tak perasan kita berdosa. Rasulullah SAW dah diampunkan tapi dia tetap istighfar. Yang kita ni banyak dosa, kita tak perasan kita berdosa. Ini bahaya. Ingatlah tuan-tuan bahawa orang-orang alim kata kita ni bagaikan bulan. Bulan. Apa ada bulan? Bulan tu cantik. Kalau kita tengok bulan tu cantik, tapi ada sisi gelap. Kita ni pandang orang tu, imam, teguh, ustaz, korban, itu depan. Belakang kita, orang tak nampak. Kena Imam Ahmad, bila murid-murid dia bawa benda-benda barang-barang yang dibeli di pasar, murid dia pun nak bawa, dia tak kaki. Asal kau tak tahu saya aku. Orang-orang alim ramai yang tak nak disalam tangan ni, alasan ni, aku malu di sisi Allah. Orang cium tangan aku padahal aku tidak sebaik yang orang sangka. Hanya Allah yang tahu. Jadi tuan-tuan, Rasulullah SAW ini diampunkan dosanya bukan kerana dosa yang ada, tapi peringkat dia. Jadi kita carilah perbandingan orang yang teruk buat dosa, peminum, pembunuh dan sebagainya, tapi satu ketika dia tahu tak daripada meminum, maka kita kata apa? Tanya, anda dah bertobat, anda kembali dalam tobat dulu. Baru minum arak dia berhenti, yang lain pun lagi. Macam tu. Orang yang jahat betul-betul, bila dia berhenti satu kerja yang haram tu, dia dah tanya orang baik. Padahal banyak lagi dosa. Dan kita ni minum tidak, zina tidak, curi tidak, tak ada dosa kita. Dosa caci mulut, dosa mata, dosa telinga. Dosa mata yang banyak. Buka aja mata, nampak orang. Dosa kita banyak. Cuma masalahnya kita tak perasan dosa kita. Orang-orang alim kata dosa bila kita tak perasan, maknanya hati kita tu mati. Sebab kita enjoy. Ini yang rasa kadang-kadang mati tak bertobat. Maka kita selalu doa, Allahumma rzuqni taubatan qabla al-maut.
Jangan lupa setiap sujud kalau sempat baca tu bacalah Allahumma rzuqni atau Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut. Ya Allah, aku minta supaya aku boleh taubat sebelum mati. Takut kita macam tu. Kita tak puasan kita dulu. Jadi makam Nabi Muhammad SAW ni, walaupun dia tak berdosa, tapi dia masih merasa kurang puas. Makanya Rasulullah SAW kata, "Laulam tuznibu, kalaulah kamu tak berdosa, Allah akan gantikan kau dengan kaum yang lain yang berdosa lalu mereka beristighfar." So, Allah suka sangat kita beristighfar. Bukan menggalakkan kita berdosa lalu beristighfar, tapi supaya kita ni sentiasa merasakan perlunya istighfar. Itu hadis itu menunjukkan supaya kita berdosa beristighfar. Buatlah dosa beristighfar. Bukan macam tu. Maknanya dia apa? Allah suka sangat kita beristighfar, dan kita sentiasa merasakan ada dosa. Jangan nak buat hebat. Jadi Rasulullah SAW 100 kali sehari beristighfar. Yang kita banyak dosa ni.